kerana pada malam ni kita masih lagi dikurniakan oleh Allah SWT dengan kehidupan, ya. Kita masih lagi bernafas di atas muka bumi ini sebagai manusia, dan sebagai mensyukuri akan nikmat itu, kita memperhambakan diri melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kerelaan hati kita tanpa dipaksa oleh sesiapa. Kerana ibadah itu salah satu daripada menunjukkan hamba itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang tidak melakukan ibadah itu, dia kufur. Kufur apa? Menimbuskan akan segala nikmat yang Allah beri. Kafara yukaffiru. Mana kufur itu kafir, orang yang menutup. Maka dia tidak mengiktiraf nikmat padahal dia tahu. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi syadid. Nikmat itu. Tapi kalau kau kufur, buat tak nampak, buat tak perasan, ingatlah bahawa azabku maha pedih. Jadi alhamdulillah, terima kasih kepada Tuan Pengerusi Ayahanda Tuan Haji Idris, ya, kerana sudi menjemput saya pada malam ini untuk sesi kuliah maghrib khas. Maknanya kita ada kelas sebulan 2 kali. Hari ni tadi saya tergamang juga, hari ni kau ni minggu ke apa ni kan, kau jadual saya dah salah, tak nilai. Jadi ni pertama je, kuliah pertama. Syukur alhamdulillah. Dulu pun pertama agak kuliah rasmi. Hari ni pertama kan. Bersyukur ya atas kesudian tuan-tuan itu. Sebab apa? Disebabkan tuan-tuan jemput tu lah saya dapat datang kemari. Sebelum tu saya minta izin duduk atas ni ya. Ibu-ibu, ayah-ayah, orang semua duduk bawah, saya seorang duduk atas ni kan. Jadi saya minta izin, insya-Allah mudah-mudahan kita mengisi waktu di antara maghrib ke isyak ni dengan kita mengingati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapat payung daripada para malaikat daripada sini sampai ke arasy Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi tuan-tuan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang anda jadi sebut tadi, kita ni nak menyematkan dalam jiwa kita ni, apakah erti kita ni menjadi manusia. Ramai kita dengar kalau orang tu dia tak boleh nak jadi manusia yang sempurna, elok berhenti jadi orang. Dia tak pernah dengar. Makna Nabi cakap khairukum khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang paling baik itu, manusia yang baik itu ialah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Zaman saya belajar dulu tuan-tuan, kata guru tu, kalau engkau tidak boleh menjadi garam yang boleh menyebabkan ikan tu jadi ikan masin tahan lama, jangan kau menjadi langau yang membuat ulat sekejap dia makan habis. Maknanya kalau kita tidak boleh menyenangkan orang, jangan kita susahkan orang. Tapi Nabi cakap sebaik-baik manusia itu ialah yang mendatangkan manfaat kepada orang lain. Sebab tu dalam kehidupan ni tuan, dia ada yang asas. Kalau gaji yang basic, lepas itu dia ada allowance, dia ada fixed allowance, dia ada overtime. Jadi yang asas tu apa? Asas itu ialah kita sebagai orang Islam yang kita sedar bahawa kita ni diciptakan untuk memperhambakan diri, beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah aku, memperhambakan diri, beribadah kepada aku. Kenapa disebut jin dulu lah? Ada juga perbahasan. Kenapa jin dulu? Wa ma khalaqtul jinna wal ins. Dan lepas jin baru manusia, sebab jin itu lebih dahulu diciptakan daripada manusia. Iblis itu daripada golongan jin. Apa dalil lah dalam Quran sebut kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbi. Iblis itu daripada golongan jin yang berderhaka di atas perintah Tuhan. Ya.
Jadi tuan-tuan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila kita sedar maka kita berusaha untuk menjadi orang yang beriman dan berilmu, lalu melakukan ibadah atas dasar takwa. Dia bersangkut paut itu. Jadi lahir satu orang manusia di dunia ini, kita cerita orang Islam lah ya. Maknanya tadi Nabi cakap apa? Kullu maulud yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi kama tantijul bahimatun bahimatan hal tuhisuna fiha anil jada' atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap bayi yang dilahirkan itu dalam keadaan suci, bersih, ibarat kain putih. Fa abawahu, kedua ibu bapanya lah, yahawidanihi, yang menjadikannya Yahudi, au yunassiranihi, atau menjadikan Nasrani, au yumajjisanihi, atau menjadikan dia Majusi. Seperti mana kau melihat bahimatan, seekor binatang melahirkan anaknya, hal tuhisuna fiha anil jannah, adakah melihat kelainan pada binatang itu? Apa maksudnya? Kalau gajah, dia beranak anak gajah. Mau ni gajah beranak dibawa keluarkan paus tuan. Tapi banyak kita dengar orang bersalin keluar boyo, keluar ular. Wallahu a'lam bishawab. Kita pun payah nak. Bukan di tempat itu, banyak di tempat lain. Polik-polik komba boyo. Allah. Tapi biasa boyo, anaknya boyo. Tak keluar ada anak biawak. Biawak pun anak biawak tak keluar ada anak boyo. Kalau tak bercampur aduk, lambutan ada boyo, ada biawak, ada campur kan. Jadi adakah kelainan padanya kamu dapati? Kata Nabi, tak ada. Maknanya apabila lahir seorang anak kita orang Islam, disambut cara Islam. Tapi kadang-kadang kita terlupa dalam keadaan kita menjalani kehidupan itu, beberapa perkara saja yang kita ambil sebagai agama, yang lain tu kita lupa. Lahir kita ikut cara Islam, kita cukur rambut, timbang, dikeluarkan banyak mana nilai emas berat rambut, kita buat akikah, beri nama semolih kambing, kita marhaban. Bila dia hidup sebagai kanak-kanak, dah lupa kita. Bukan nak semayang lah dik, tak nak semayang kau punya pasal lah. Tak boleh. Nabi cakap 7 tahun ajar semayang, 10 tahun pukul untuk mengajar. Kalau dia tak nak semayang, anak kita berboleh-boleh tahun pun malih semayang. Ini masalah. Kan dia nak nikah, ikut Islam balik. Tapi banyak juga yang tak ikut Islam. Sekarang bertunang pun macam nikah lah. Saya pernah jadi polik ni, kahwin kau bertunang, ada pelamin, anak buah. Ini sebenarnya apa ni? Ada pengantin macam pengantin lah. Bertunang dia lah. Bertunang macam nikah. Itu dulu Ustaz Zaidus, saya mengulas sikit, kalau silap saya minta maaf. Kata saya dulu, zaman-zaman dulu anak dara duduk dalam bilik, orang datang Minang tak keluar dah, malu. Dulunya orang tuan dia kalau Minang dia pantun kan. Dia satu hari ni cerita dulu, mak saya dulu rajin dengan cerita, mak saya Wan. Orang dulu dia pergi tu merisik tu, tuan rumah takkan suruh anak perempuan ni masak. Itu antara kriteria yang diperlukan oleh seorang yang bakal bergelar isteri. Jadi bila dia masak ni tadi, hidang angkat tetamu yang datang Minang ni, dimakan ni. Seorang tu dia berpantun dia terus, lagi lentak, lagi lentik, lagi kembang bunga inayan. Siapa masak nasi ni? Bunyinya sedap. Saya terbudak perempuan tu dalam bilik. Oh patutlah lagi mangkak, lagi lombik, lagi kembang berjelinayan. Mak masak. Berarti kita kena faham dulu pembayangnya tu, hujungnya mungkin jadi lain. Pembayangnya cantik, hujungnya lain kan. Jadi kita lupa kahwin ikutlah Islam. Lepas tu dah lepas kahwin lupa balik. Isteri lupa tanggungjawab pada suami, padahal khutbah nikah dah dibaca, dia tak apa dia buat, main telefon, tak ambil kisah. Berbuih lah imam tu baca, bahawa isteri wajib taat kepada suami, padahal bukan maksiat suami dalam menjaga isteri. Bacalah talik berbagai. Bila menikah sebulan 2 tu, masuk bulan ketiga dah mula dah ada bengih dah. Garang mana-mana tu tawih ribas masuk tak ada bagaimana kan. Mus kan? Bukan mus ni ke sini tak ada.
Tempat lain ni berlaku ni. Isteri tak tahu tanggungjawab. Bukan tak tahu, tak nak ambil tahu. Sebab tu kata Nabi, orang perempuan ni taat kepada Allah, taat kepada suami, masuklah syurga ikut pintu mana dia kehendaki. Taat kepada Allah, alhamdulillah. Orang perempuan dia senang baik. Puasa dia lah rajin puasa. Ganti puasa ni tak ada yang miss. Orang lelaki ni kau tak puasa, nak ganti balik 3 tahun, wallahu a'lam dapat ganti. Tapi orang perempuan dalam bulan Syawal dia dah ganti habis. Kan? Tapi dalam tahun tu insya-Allah mau kampung. Itulah time ikut lelaki nak ikut puasa pun. Kan? Tetapi ni perintah ni tuan-tuan, kita tengok dalam kaedah syarak fikih ni, perintah yang kemudian disebut tu dia lagi susah daripada yang awal. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, hendaklah dia ada di antara kamu orang yang menyeru kepada kebaikan. Yad'una al khair wal takum minkum ummatun yad'una al khair wa ya'muruna bil ma'ruf, menyuruh kepada kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah daripada kemungkaran. Itu dah susah sikit dah tu. Kita ajak orang baik senang, nak menegah orang buat mungkar dah jadi susah. Wa tu'minuna billah, dan kau beriman kepada Allah. Ini lagi payah. Samalah orang yang beriman kepada Allah, kata Nabi, dan dia taat kepada suaminya. Jadi yang nombor 2 selalu orang sangkut tuan, ya. Sebab tu kita muhasabah diri. Kalau bila kita mengetahui perkara-perkara ini, jadilah kita muslim yang sebenar-benar faham tentang ilmu. Jadi adalah takwa. Jadi bila nak tahu ni tuan, apa pencapaian dia, ada berbeza daripada umur lahir seorang budak tu. Kalau budak umur setahun, kejayaan dia ialah dia boleh berjalan tanpa dipegang oleh seseorang. Kan, anak kita dah berdiri, dia jalan tak bab tepuk tangan, dia sendiri pun tepuk tangan, maknanya dia dah berjaya, boleh berjalan. Itu nilai kejayaan bagi seorang budak umur 1 tahun. Kalau umur dia 12 tahun, dia berjaya UPSR, kemudian PT3 naik, itu kejayaan dalam pelajaran. Jadi umur macam kita ni apa kejayaan kan? Dalam Quran sebut la'allakum tuflihun. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan ke atas engkau berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas kaum-kaum sebelum engkau. Mudah-mudahan dengan berpuasa ni kau menjadi orang yang bertakwa. Mudah-mudahan, bukan confirm. Banyak ya, banyak Al-Quran ke la'allakum tuflihun wa ulaika humul muflihun. Inilah orang yang berjaya. Mudah-mudahan kau memperolehi kejayaan. Jadi bagaimana nak berjaya dalam hidup tuan? Ya, antara yang dikatakan oleh Nabi SAW yang Nabi ajar, naklah kita itu faham, ya. Faham maksud apa? Kita ni kena ada ilmu. Macam mana nak ada ilmu? Kita kena mengaji. Nabi cakap talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Setiap orang muslim tu wajib menuntut ilmu. Sebab apa? Sebab dengan ilmu pengetahuan sahajalah akan boleh membimbing dia ke arah jalan kebenaran. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sungguhnya orang yang benar-benar takut kepada Allah ialah di kalangan hambanya yang berilmu. Maknanya dia ada pengetahuan, dia tahu ini boleh, ini tidak boleh. Bab ilmu ini dalam kitab Minhajul Abidin karang Imam Al-Ghazali banyak dikupas, permulaan lagi dah dikupas. Dulu kita pun ada baca hadis berkaitan ilmu kan, beberapa golongan orang yang berilmu ini. Yang pertama, orang yang memang lillahi ta'ala, dia mengaji ilmu untuk dia mendekatkan diri pada Allah SWT. Maknanya dia tahu, dia faham. Ilmu yang wajib dalam syariat itu 3, ilmu tauhid, ilmu fiqh, dan ilmu tasawuf ataupun ilmu akhlak. Dah faham dia kenal Allah Subhanahu taala, lalu dia beramal. Dan bila dia beramal, dia ikhlas dalam amalan dia, maka insya-Allah akan diterimalah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebab kita ni selalu jumpa cerita tu lah dia balik-balik kan? Dah habis dah segala modal kan tuan. Berapa lama kat sini? Ada setahun. Dah setahun. Dia bukannya input kadang-kadang ada dia tak boleh ni. Ustaz
apa nama Ustaz Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Badli Shah tu apa? Ustaz Imam besar Kuantan tu. Ustaz Badli Shah. Badli Shah bin Alauddin ya, betul lah. Dia mana datang ke surau kita di Bayu 2 tu. Dia tu bawah sikit pada semua. Borak dengan dia duduk semeja makan. Dia selamba dah. Aku study lama baca tu. Ini YouTube ini dia pergi keluar modal kita. Dah aku kena baca lain lagi. Lepas tu saya cakap dengan dia, nanti saya pun pakai ustaz punya modal kat ustaz, boleh bantailah. Ustaz Badli Shah dia okey. Dia datang Bayu 2 tu. Seorang ni boleh jemput dia. Kalau jemput dia pastilah penuh. Dia keluar tu kan. Tak apa begitu kita orang kita boleh turun. Jadi tuan-tuan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, maknanya tadi kita ni faham. Bila kita dah belajar, kita tahu. Bila kita tahu, kita kena amalkan apa yang kita tahu. Sebab orang yang ada ilmu dia jauh pada Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi cakap itu adalah bukan ilmu yang bermanfaat. Ilmu tu mendatangkan mudarat pada dia. Orang yang ilmu dia makin bertambah, makin jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tak ada manfaat. Dan sebab tu kita kena doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, kurniakanlah kepada aku ilmu yang bermanfaat, wa rizqan wasi'a. Apa lagi? Wa amalan salihah maqbulan wa dhanban maghfurun tijaratan lan tabur wa shifaa min kulli da'. Itu Nabi aja baca, ya, baca. Jadi ilmu yang tak bermanfaat. Dulu masa tak ada ilmu, orang cakap kita diam. Bila dah ada ilmu, orang cakap kita lawan. Aku dah ada modal ni, kau jangan main. Dulu aku bodoh, bolehlah. Sepatut makin banyak ilmu makin diam. Sebab Nabi cakap, bang siapa pun beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah ia berkata yang baik-baik atau diam. Bang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyukrim dhaifah, hendaklah dia memuliakan tetamunya. Dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyukrim jar, hendaklah dia memuliakan jiran. Bila dah makin banyak ilmu, makin banyak fatwa yang dibuat, tuan. Sebab tu kita sekarang ini dalam keadaan kita diuji pandemik, ya, pandemik COVID-19. Hari-hari kita sebut COVID-19. COVID ni apa, kan? Ko tu corona, V tu virus lah, D tu disease. Corona virus disease, penyakit yang disebabkan oleh virus corona. 2019 tahun dia ditemui. Kita ambil lah tahu sikit, tak masuk PSA pun. Tu tak tahu pun tak apa sebenarnya. Malaikat tak tanya apa ada COVID-19, tak tanya. Tapi paling tidak kita ambil tahu lah, ya. Corona ni dia ada banyak saudara mara dah. Corona, saya dengar doktor lah cakap, V tu virus, D tu disease, penyakit sebab ada virus corona. Jadi kita diuji dengan pandemik. Satu dunia terkesan. Bila diuji ini, maka berkumpullah sekalian cendekiawan daripada kedoktorannya, daripada bidang engineering, daripada bidang pemakanan, daripada bidang, dan tak ketinggalan orang-orang dalam bidang agama. Yang dalam bidang agama buat fatwa macam mana, ditengok, buka Quran, buka sunnah, buka atharus sahabah, tengok berlaku pada bila. Yang terbaru ni saya tengok Dr. Tan Sri Nur Syam, dia kongsi filem tahun 60-an. Dia berlakon pasal Ibn Sina, pun ada di salam ni. Tutup mulut, buat penjara kan Ibn Sina punya cara maksudnya. Di zaman Ibn Sina lah. Cuma filem tu dibuat tahun 63 kalau tak silap. Jadi maknanya sama. Jadi kita ikut je lah. Kita ikut atas dasar kita ni tak ada ilmu berkenaan itu. Satu. Yang kedua, kita bercampur dengan orang banyak. Ya, kita bercampur dengan orang ramai, dan maslahah manusia yang lain ni kita kena kira. Kita kebal, kita sehat, itu kita. Orang lain kita ambil kira, tuan. Ya, sebab Nabi cakap la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seorang kamu sehingga ia mengasihi saudaranya mendapat apa yang dia sukai. Maknanya dia suka saudara dia suka sehat,
maka dia nak saudara dia pun sihat, maka dia pun sama-sama menjaga kesihatan orang lain. Kalau kita buat kotor, kita sihat, orang lain kotor tu jadi sakit, kita berdosa. Itu maksudnya. Jadi apa yang boleh kita buat, dan ikut sahaja. Ramai orang cakap ini tak, pandangan tu tak salah, kita meraihkan pandangan-pandangan ulama. Macam mana saf ni, Nabi suruh rapatkan saf, kita pula jarakkan. Kita jarakkan bukan suka-suka tuan. Dulu sebelum ada penjarakan, imam pesan rapat-rapatkan saf. Saya tengok saf jarang. Bila kita panggil, rapat sikit dipandang kita. Alah, nak tunjuk bagus. Seolah-olah begitulah. Jadi kita pun takut. Rasa nak tarik ya kan. Tak faham-faham kan ni apa imam cakap. Kan? Orang suruh rapat, kau nak jarang-jarang. Tak nak dah rapat. Masa tu 2, 3, 4, 5 tahun dulu. Bila dah jarang-jarang ni, dia suruh rapat-rapat. Itulah manusia. Itulah manusia. Ya. Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Allah Taala sebut dalam Quran, manusia itu adalah makhluk yang banyak membantah. Kita banyak membantah. Jadi masalah kata masalah, nak buat macam mana? Dah memang ketentuan itu kita kena ikut. Dulu zaman saf rapat kita tak pergi. Yang jadi masalah apa? Tak datang surau, tak datang masjid. Itu masalah. Ini semua yang Jumaat nak kena daftar-daftar ni. Ini ikut mana? Ini semua Yahudi ni. Yahudi mana dah sembahyang Jumaat. Kan? Tu ya dah salah dia punya tu lah. Jadi kita daftarlah supaya mudah pihak masjid. Nak tengok 1,000 orang tak boleh. Kita cuma kapasiti 500 saja. Itu contoh dia. Dia ambil alasan tak nak pergi masjid tuan. Ambil alasan. Jadi apa jadi? Keadaan berubah. Itu ilmu. Bila keadaan berubah, berubahlah hukum syarak dia tu. Orang sakit dengan orang sihat, besok tak sembahyang dah. Besok orang yang lutut dia tak boleh nak bongkok, tak boleh nak sujud, dia sembahyang atas kerusi. Boleh kita atuk ni sembahyang tak sah, atuk pergi balik. Atuk dia cakap, kau baru nak belajar sembahyang, aku dah sembahyang sekian lama kan? Ni lutut dah tak boleh nak bongkok, sembahyang atas kerusi. Kita cakap, atuk kena berdiri, kena rukuk, sujud macam kita juga. Jangan buat macam ni. Atuk cakap, atuk sakit. Tak boleh. Atuk buka kitab sekian-sekian. Oi, berdiri betul. Ni sujud. 7 anggota sujud di ceramah atuk tu pun sedih. Ni parah ni tu. Macam mana baik? Tak sama orang yang tak boleh nak berwuduk, tak boleh kena air. Dia kena ambil apa kan? Dia kena tayamum. Tayamum tak sama. Muka, tangan itu saja. Tak ada basuh telinga, basuh kepala tak payah. Kan berbeza. Apa lagi? Orang yang tak boleh berdiri, tak boleh duduk, tak boleh baring. Macam tu kaedah. Ya? Samalah gugurnya hukum bagi orang yang tidak berkemampuan nak mengerjakan haji. Macam sekarang, tak boleh pergi haji. Nak buat macam mana? Daripada tahun lepas. Tahun ni lah. Tahun ni kan dah tak dibenarkan haji, dah daftar dah. Macam mana nak buat? Tak lepas. Adalah perbahasan lain, sepatutnya dia 10 tahun dulu tu semua. Minta ampun lah Allah Ta'ala. Ya? Allah Ta'ala maha mengetahui, kita usaha sahaja. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, bagi orang yang mengetahui, dia ambil kesempatan. Sebab apa? Pandemik ni surau masjid tak macam dulu. Kalau dulu 3 perkara, sekarang 10 perkara. Dulu pakaian menutup aurat, pergi masjid, sembahyang 3. Sekarang pakaian menutup aurat, sejadah, pelitup muka, sampai ketit, sampai tulis nama 5, penjarakan 6, dah tak boleh salam lah. Mari boleh salam, tak nak salam. Jadi banyak perkara. Agak-agak tentuan buku tu bercakap tak? Buku tulis nama tu akhirat sedek bercakap tak? Aku dulu ada nama dia ni dalam aku lah. Takkan dia ni nak masuk neraka? Agak-agak ada tak perkara tuan-tuan? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Bang, siapa buat satu perkara yang baik, pastilah Allah Ta'ala tu maha melihatnya. Dan barang siapa buat satu perkara yang buruk, pasti Allah Ta'ala itu melihatnya. Menulis nama pergi surau masjid, elok kata elok? Elok. Pen tu bercakap nanti tuan. Ini Ustaz Nabi semua bercakap, betul lah. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, zarah tu lebih kecil daripada sel. Tak nampak, pakai stetoskop, apa tu, mikroskop baru nampak. Allah Ta'ala maha melihat.
Ya, apa yang tuan-tuan kerja, tuan-tuan menjadi saksi kepada saya menjadi saksi kepada tuan-tuan. Itu hakikatnya. Pelitup-pelitup muka kita ni dia bercakap so. Kita minta, ya Allah, tolonglah aku dengan apa segala kebaikan yang ada, yang aku usaha untuk ni, tolonglah ya Allah. Kita ni tak baik, tapi kawan-kawan kita baik, tolong. Mudah-mudahan dia bagi kita syafaat besok. Tempat yang mulia, dia bagi kita syafaat, dia memberi persaksian yang baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu bagi ulama cakap, Kaabah al-Musyarrafah tu diangkat nanti ke dalam syurga, maka apabila di hari kiamat nanti dia akan memberi persaksian kepada orang yang tawaf di kelilingnya. Apa kata Kaabah? Ya Allah, orang aku menyaksikan bahawa dia ni pernah tawaf dengan penuh khusyuk dan tawaduk di keliling aku. Lepaskanlah dia daripada azab. Kalau aku tak boleh mensyafaatkan dia, keluarkanlah aku daripada syurga. Sampai macam tu kan. Kita kena dengan ilmu yang ada, kita kena yakin. Baru datangnya keyakinan dalam berilmu ini, datangnya ibadah yang ikhlas. Sebab apa? Dia yakin. Kalau kita tak yakin tuan-tuan, orang buat silap mata, kita mana ada yakin? Kita tolong, kita kolak-kolak sebab apa? Ini semua pembohong. Nama pun silap mata. Silap, tak ada yang betul dah. Kita pun wish, nampak macam real lah, tapi kita tak percaya dah. Ini mesti ada satu. Kita tengok rapat belakang, dia pun tunjuk makin dia, kita makin dia lah. Nama silap mata. Tak ada yakin kita dah. Berlaku, tapi kita tak yakin. Keluar burung. Saya belajar silap mata tuan. Nanti sekali saya buat, saya punya prop. Ada saya paling suka kantung saja. Gabur benda lain, keluar benda lain. Boleh. Ada satu tempat ni lah, dia ada orang jual, minat saya tengok. Haji suka anak buah datang, saya baik silap mata. Nama pun silap mata, tak betul. Dia pun tepuk tangan, tapi dia pun tak percaya. Pak Tih tipu ni kan? Dia pun tahu tipu. Jadi ilmu tu macam betul tapi salah. Tapi dalam agama tak ada tuan. Kita yakin sepenuhnya. Hakul yakin, sesungguhnya kita yakin bahawa kita yakin lepas mati adanya soal kubur, adanya seksa kubur, adanya azab kubur, adanya nikmat kubur. Kita yakin setiap amalan kita lakukan dengan ikhlas itu Allah Ta'ala balas. Rosaknya amalan kita apabila adanya sesuatu yang tidak ikhlas, yang kita sabut-sabut pemberian kita, yang kita ungkit-ungkit, yang kita lakukan bukan kerana Allah. Jadi tuan-tuan, istighfar lah, ya. Kita istighfar, banyak-banyak minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana setiap saat dan ketika kita sentiasa melakukan kesalahan, kalau tak zahir, batin, ya. Sebab tu ada penyakit-penyakit yang zahir, ada penyakit-penyakit yang batin. Batin dalam hati yang tak terlihat oleh manusia, tapi diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini kira sembang-sembang biasa ni tuan ya. Maknanya tadi dalam kehidupan kita ni, apabila kita mengaji, ada ilmu kita, maka wajib kita beramal. Sebab apa? Orang-orang yang menuju pada Allah SWT, bila dia ada ilmu, dia faham, maka iblis datang dengan tipu daya yang sangat-sangat mengelirukan. Nabi cakap orang yang berilmu itu lebih baik daripada para abid. Bandingannya hebat orang yang berilmu tuan ya. Satu ilmu pada jalan Allah itu lebih baik daripada salat 1000 rakaat salat sunat. Jadi iblis membisik kepada orang berilmu, kau ilmu dah ada, kau tak payah buat macam orang tu, dia tak ada ilmu, dia kena buat ibadah lebih. Kau ilmu dah banyak, tak payah. Maka dia pun terpedaya. Kerana apa? Kerana dia cakap al-alim tu afdalu minal abid, lebih baik daripada orang yang beribadah. Maka dia pun meninggalkan ibadah, padahal dia berilmu. Dia pun sebenarnya dalam kesesatan dan terpedaya oleh tipu daya iblis. Sebab tu digelar sebagai al-ulama ul-amilin, orang berilmu yang beramal dengan ilmunya. Dia suruh kita puasa, dia tak pernah puasa. Dia kata aku ambil share, suruh orang tu buat sedekah sikit, tak mahu ni kan kita dah baca hadis itu, orang yang dicampak ke dalam neraka, terbuai isi perut, berputar-putar seperti kaldai yang sedang mengisar gandum. Ahli neraka terperanjat, ahli neraka dok dia, apalah kau macam ni nak teruk ni, makin kau kan kayak dunia suruh orang buat baik, mencegah orang buat jahat. Dia mengaku betul, kau betul lah, orang neraka tu kenal pula dia. Na'udzubillah min zalik. Maka dia kata apa? Aku menyuruh orang buat kebaikan, tapi aku sendiri tak buat. Aku suruh orang meninggalkan kemungkaran, aku sendiri yang tukang buat. Ini tuan.
Ya, jadi orang yang berilmu itu ditipu oleh iblis dengan cara kau tak payah buat apa, kau ilmu dah banyak, kau tak kau okey, kau kobal, kau okey, kau tak ada kena dosa, kau cukuplah. Jadi orang yang macam ni sengaja dia meninggalkan ibadah dengan harapan dia telah pun mendapat satu kedudukan yang mulia di sisi Allah, sedangkan sebenarnya dia tertipu. Sebab tuan, para wali itu selalunya adalah ulama, orang alim. Ya, kita tengok wali-wali Allah, siapa yang masyhur Tok Kenali mengaji kat mana tuan? Mengaji di Makkah. Setiap halaqah dalam Masjidil Haram tu dia pergi. Lala, bila ditanya dia jawab, lala dia tanya jawab, sampailah dia menjadi kesayangan Tuan Guru. Di Negeri Sembilan sebab Tuan Syekh Muhammad Said Jamaluddin Al-Linggi, ulama tuan, mengaji juga di Makkah. Anak-anak beliau pun almarhum Tuan Syekh Murtada, ayah dia, pak saudara semua mengaji, semua alim. Ini wali-wali besar. Setiap wali itu banyak ulama, tapi bukan semua ulama itu wali. Ada orang berilmu, dia mencegah orang azan ke? Kita nak berhenti azan ke nak terus? Tahu ya. Jadi tuan pun rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita mintalah pada Allah Subhanahu wa taala agar ilmu yang dikurnia kepada kita ni memberi manfaat kepada kita. Nabi cakap, "May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." Bang, siapa nak kebaikan pada seseorang, diberi orang tu faham, diberi orang tu faham dalam agama. Dia faham ni tuan. Dia dapat mengaji sikit, dia mengaji. Jadi Nabi cakap orang yang baik itu orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dia pandai Al-Quran, dia belajar, lalu orang yang tak pandai dia tolong ajarkan. Itu terbaik lah. Kemudian apa lagi tuan, orang yang menginfakkan hartanya pada jalan Allah. Dia ada sikit, dia bagi sikit, dia ada banyak, dia bagi banyak. Dan perbuatan dia dalam ibadah itu ikhlas. Ikhlas ni tuan, ulama sehingga membahaskan orang yang sembahyang duha kerana nak kaya itu ikhlas ke tak ikhlas? Orang yang membaca Al-Quran, orang yang bangun tahajud kerana dia nak mendapat kesenangan dunia, ikhlas ke tak ikhlas tuan? Apa kata kalau dia sembahyang duha 5 tahun hidup dia susah, berhenti dia sembahyang, berhenti dah, aku baik duha tak dapat apa pun. Ataupun orang yang kaya itu sebab mereka selalu mengerjakan salat duha. Orang yang berjaya itu sebab dia selalu bangun malam dan rajin baca Al-Quran. Jadi mana yang dulu datang ayam ke telur ke ayam? Itu jangan, ayam dan telur ni kita jangan ambil isu tuan ya. Kita ambil cerita ni tadi. Mana yang sebenar? Orang yang istiqamah melakukan duha akhirnya mendapat kejayaan, atau orang yang ingin kejayaan lalu dia salat duha? Malu kita tuan dengan Allah Taala. Sangatlah malu. Kita cuma belum duha. Nanti kan susah kan, hutang banyak ni. Astagfirullahalazim, malu dengan Allah Taala tuan. Duduk lu, istighfar lah. Ya Allah, aku tak buat apa-apa, engkau bagi kaya. Tu kawan aku tu, Michael, dia sembahyang tidak, mengucap pun tidak, berpuluh juta duit lah. Malulah aku kalau sembahyang betul-betul nak jadi macam dia. Duduk istighfar kan, buat salat taubat. Ya, sebab akan terlintas satu hari setan akan cakap, kau sembahyang 2 hari-hari, daripada 2 naik 6, naik 8, sampai sekarang ni 2 rakaat, makin lama makin susah hidup kau. Itu dah kena buang kau jauh. Ni menego stol pula kena curi. Memang kau ni tak ada dah. Kau sembahyang itu kau membazir ya. Baik kau berdangdut macam kawan. Kau tengok dia hari-hari berdangdut dapat macam-macam. Macam. Maka lakukanlah ibadah kerana Allah. Apa pun berlaku ya Allah, semata-mata kerana-Mu. Baru datang keikhlasan, baru diterima tuan. Kalau mengaji nak kaya, Allah Taala akan beri. Ya, akan beri hamba. Kalau itu niat dia akan diberi di dunia, tapi mereka tidak akan ada apa-apa di akhirat. Sahabat bila baca ayat ni, saya lupa ayat ke berapa, surah apa. Sahabat kalau baca menangis. Kerana apa? Kerana takut. Ya, sahabat-sahabat Abdul Rahman bin Auf semua kaya-kaya, Uthman bin Affan. Takut kalau dia termasuk dalam golongan orang yang mendapat kemewahan hidup di dunia atas kehendak dia, tapi di akhirat tidak ada bahagian apa-apa.
Sedangkan wal akhiratu khairum wa abqa, akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Sebab kita terlupa tuan ya, kita ni terlupa duniawi kita ni terlampau besar. Hingga kita lupa bahawa akhirat itu sebenarnya lebih baik dan lebih kekal. Kita nampak kat dunia ni apa? Ya, kita terlupa, kita tak ingat ataupun kita dilupakan oleh syaitan. Kita leko, kita fikir kita nak beli harta anak-anak ni, so apa akan jadi kat dia. Kita tak fikir kita kena bekalkan dia dengan ilmu agama supaya dia selamat, kita pun mudah-mudahan selamat. Tak, kita fikir dia ni besok dah besar, rumah dia siap, duit dia kita simpankan. Tak ada. Orang dulu tak ada. Luqmanul Hakim pesankan anak, wahai anakku, aku tinggal kepada engkau ilmu, kerana kalau aku tinggalkan harta dia akan berkurang, tapi ilmu kalau dikongsi akan bertambah. Betul tuan, kita ada satu ilmu, kita kongsi dengan kawan kita, jadi 2 ilmu tu. Kita ada, dia pun ada, kita kongsi dengan 10 orang, jadi 11 ilmu tu. Saya bagi, tuan-tuan 10 orang dapat. Tapi kalau ada RM1 saya bagi ke seorang, habis. Saya habis, dia dapat. Dia pula bagi orang lain, dia habis. Itulah bandingan harta dengan ilmu. Jadi kita minta kepada Allah SWT agar ilmu kita ini ilmu manfaat, dapat kita manfaat untuk diri kita, kebaikan fi dunia wal akhirah, dapat juga kita sampai kepada orang supaya mendatangkan manfaat pada orang tuan ya. Ilmu yang mengenal Allah Subhanahu wa taala supaya kita tahu bahawa kita ni hamba, kita tak ada apa-apa ya. Kita kenal kepada utusan ataupun Rasul Allah Subhanahu wa taala itu yang diutus kepada kita menyelamatkan kita daripada kegelapan, iaitu baginda Nabi SAW. Menunjukkan sayang kita pada baginda Nabi atas perintah Allah SWT dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Selawat banyak-banyak. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Walaupun kita bukan imam ataupun Bilal yang baca hari-hari Jumaat, kita tetap tahu ayat tu, tapi kita malas nak selawat ke Nabi. Sebab apa? Sebab ilmu kita tu kadang-kadang tak berapa nak kita apikan, tak berapa kita nak endahkan. Kita sibuk dengan telefon, kita sibuk dengan TV, kita sibuk dengan anak-anak kita, dengan cucu-cucu kita, dengan kawan kita. Bila masa kita sibuk dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia kan sebab tu ada kesempatan macam ni dia, kalau saya dengan tenaga umur yang ada, mudah-mudahan kalau tuan panggil insya-Allah saya gagahkan juga ya, dengan ditemani oleh kawan ni Bila ada kawan ni dia lain sikit, dia punya berani tu kan, semangat kita lain. Jadi jangan ada majlis ilmu tuan di mana orang datang, sebab kita nak tengok YouTube kau pun kadang baru 2 lengkok ustaz tu bagi salam, kita dah lalap. Tak tahu ni orang bercakap ni mana ni lah, rupa ceramah bersambung kita dah lalap. Kalau terbangun tengah malam tu gagahkan diri, kalau tak gagah juga minta ampun. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Minta ampun. Ya Allah, ini ya terdaya ya Allah. Nak bangun ambil wuduk, nak sembahyang tak terdaya. Mampu ni apa itu selawat. Lalaplah balik. Itu sekurang-kurang supaya apa? Supaya kita bila dah nak mati nanti, kita ingatlah kita nak mengucap, kita nak istighfar, minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita melazimin, jangan risau tuan, dalam tidur kita mati pun insya-Allah kita akan tetap ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita mimpi macam nak mati ni, dalam mimpi ni macam nak mati, kita pun mengucap asyhadu alla ilaha, rupanya betul-betul kita mati. Yang tu bersambung mimpi sampai ke dalam kubur. Orang yang mati dalam tidur tuan, mimpi dia tu bersambung. Dia mimpi tak bangun-bangun, dia tengok orang menangis, apa hal orang ni menangis ni, dia panggil orang tak dengar. Dia tengok dia dah terbujur, apalah kerana aku terbujur ni. Lepas tu dia mandi dah orang, apa salah mandi ni. Sampailah dia masuk kubur. Kata Nabi dikembalikan roh. Sebagian ulama cakap sehingga pakai kepala, sebagian dia harus pakai dada. Dia duduk dalam kubur tu, menggelongsor kain kapan dia bau tanah. Allahu Akbar, dalam kubur tu baru dah sadar pada mimpi. Sebab tu kata Sayyidina Ali, yang ada di atas dunia ni kebanyakan ni semua lalap,
dan mereka hanya akan terjaga di dalam kubur. Dah masuk kubur baru perasan, dah mati ya Allah. Allah dah mati. Macam mana nak buat ni? Joget, ambil dah lah. Mengiringi jenazah itu, mayat itu ke kubur 3 kata Nabi. Hartanya, saudara marahnya, kaum kerabatnya, dan amalnya. 2 akan kembali, yang tinggal 1. Rumah kita menangis, cuma nak bongkak je mata. Tak ada dah nak duduk dalam kubur tu dah. Orang balik, dia pun balik dah. Lambik balik, pegang bertulisan balik, tetap balik dah bang. Tak ada duduk mana, duduk teman abang yang sian, abang seorang. Tak ada dah. Balik tu nangis lagi. Seminggu, 2 minggu, minggu ketiga dah boleh terolak, dah tengok drama lah. Minggu ke-8, minggu ke-20, minggu ke-30, minggu ke-80 adalah orang masuk Minang. Lemak tak ada, nak dah orang berbeza. Lagipun kau orang jauh. Al-maklum lemak dengan seorang perempak kau punya mana. Tu orang perempuan, kau ayah. Ayah ni kan, ayah tak kisah. Siapa lah nak ke ayah ni? Ayah ni. Ada ayah ni gambar. Ya kot dia nak bersalah. Maulah tu. Bagi je lah ya. Sebab kita kena ingat tuan, kita anak-anak kita ingat satu perkara ya. Ini ujian lah, ujian minta yang berlaku. Kita takut kita pun tak boleh menghadapi. Tapi kalau berlaku seorang anak perempuan, dia tidak boleh menggantikan tempat emak dia. Dia boleh masak, dia boleh berkemas, tapi dia tidak akan boleh mengganti tempat seorang isteri kepada ayahnya. Begitu juga anak lelaki, kalau ayah dia meninggal, emak dia boleh buat kerja seorang lelaki, tapi dia tidak boleh mengganti tempat seorang suami. Faham kan? Itu beza dah. Jadi macam mana redha lah. Jangan kita tempalak, jangan kita hina mak ayah kita. Kalau itu yang berlaku, jangan kita buat. Kalau kita tak mampu, minta Allah jauhkan. Ya Allah, janganlah kau uji aku dengan perkara yang aku tak mampu, ya Allah. Cakap senang, tapi bila kono kat batang hidup sendiri, dah comel. Macam mana nak buat ni kan? Jadi kita minta Allah jauhkan. Kalau berlaku juga, itu hakikat dia. Ya, gembirakanlah hati mereka. Kalau dia nak, bagi ya, sokong ya. Sebab apa? Redha Allah Ta'ala itu datang selepas redha kedua bapa. Ini ujian tuan-tuan. Kita beramal sekian lama, kita sedekah sekian banyak, kita itu ini, sampai diuji, kita derhaka saat-saat akhir pada ayah kita. Ayah kita tu dah tua, kita korban ayah ni tak sadar, 2 hari dia meninggal. Stres pun ada. Macam mana kita nak buat? Macam mana kita nak minta ampun? Tak boleh. Sebab tu Nabi cakap, malanglah orang yang berjumpa salah seorang atau kedua ibu bapanya, tapi dengan pertemuan itu tidak menjadikan dia masuk syurga. Sebab mak ayah tu salah satu daripada kunci-kunci syurga. Saya rasa cukup sekadar itu tuan-tuan ya, siaran ulangan kita ni. Dia kalau tampik yang baru tuan, dia lain. Dia tampik lama ni saya tengok tuan lagi faham daripada saya. Kadang saya cakap minggu lepas lain, minggu ni lain. Jadi tuan-tuan nak kena betul lah kan. Jadi tak apalah kita buka 2 minit. Adakah apa-apa yang nak ditambah, diperbetulkan atau yang kurang jelas? Kalau boleh saya jawab. Tak ada, kita berhentilah setakat itu dulu. Bang, okey ya. Akak okey kak? Jadi tak ada, syukur alhamdulillah ya. Itulah yang dapat saya kongsikan sedikit sebanyak. Sementara kita nak solat sebentar lagi. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah dan silap itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya minta ampun, minta maaf. Tak ada niat untuk menggurui hati mana-mana pihak, melainkan peringatan untuk diri sendiri dan juga untuk kita semua. Mudah-mudahan dari hari ke hari tuan, kita mendapat kenikmatan dalam beribadah, ditambah oleh Allah Subhanahu Wa Taala amalan kebajikan kita, dan kita minta Allah Taala bantu kita dalam setiap perkara untuk melakukan ketaatan, dan mohon juga bantuan Allah SWT dalam kita meninggalkan maksiat. Wallahu alam. Yang baik pada Allah, salah dan silap dari diri sendiri. Sekali lagi saya mohon ampun, mohon maaf. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama
ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا رد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجاد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.